Nilai hidayah dalam hidup kita ni kan. Siapa di kalangan tuan-tuan yang berani kata tak penting bangun tahajud malam? Bangun tahajud malam ni penting ke? Penting. Penting bangun tahajud malam. Ya ke perlu? Ya. Kenapa perlu? Bila kita mati nanti. Bila kita mati nanti, kita nak bangun tahajud. Nak pada bangun tahajud ini. Kenapa? Dia akan menjadi penghibur pada kita dalam kubur nanti. Tak percaya, tunggu mati senang kita. Kita sebut demikian. Nak gambarkan tentang penting ke bangun tahajud? Ya penting. Betul ke penting? Ya penting. Kita pun tanya balik orang yang kata penting tu. Kamu bangun tahajud tak semalam? Kamu bangun tahajud tak semalam? Tak bangun lah Ustaz. Kenapa tak bangun? Tadi kata penting. Tadi kata penting bangun tahajud. Tapi sekarang kenapa kamu tak tahajud? Kenapa kamu tak bangun tahajud? Saya susah nak bangun Ustaz. Kenapa susah? Saya makan sebelum tidur Ustaz. Saya makan sebelum tidur. Kalau saya makan, saya tak boleh bangun lah Ustaz. Payah nak bangun. Dia jawab demikian. Kita kata kalau begitu, jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur. Boleh bangun lah. Dia pun jawab balik. Kalau tak makan pun tak bangun juga Ustaz. Tak makan pun tak bangun juga. Orang tanya ni, habis tu kenapa tak bangun? Susah nak bangun Ustaz. Kenapa susah nak bangun? Dia pun jawab, memang keturunan saya tak bangun-bangun. Memang keturunan saya, memang jenis tak bangun saya. Kita kata kalau bangun solat lah. Okey. Kalau begitu, kita nak tanya sikit. Orang yang kata penting bangun tahajud malam tu, kita nak tanya sikit. Duha, kamu solat tak? Duha, yang kamu kata penting bangun tahajud. Duha tu kamu kan sedang berjalan. Kenapa kamu tak solat? Maknanya apa dia? Tak dapat hidayah. Allah tak kejut pun kita. Allah tak bangunkan kita. Bangun untuk buang air boleh. Bangun untuk tengok bola boleh. Bangun untuk nak solat tu tak boleh. Padahal nak solat tu bukan kena berdiri pun. Kalau kita penat sangat, sambil duduk je. Sambil duduk je bangun tahajud ni kan. Bangun tahajud ni sambil duduk. Kalau tak boleh duduk tu, sambil baring je. Sambil baring je. Kalau tak boleh juga, dengan mata je solat tahajud. Tak boleh juga. Dengan hatilah, dengan hati. Solat dengan hati. Kalau tak boleh juga, mati dah tu. Senang kita. Tak boleh nak sebutnya bangun tahajud malam. Ini pengalaman yang anda biasa sebut. Di antara benda yang paling besar yang berlaku pada Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz ni, Allah yarham Tuan Guru ni, solat tahajud yang tak tinggal. Solat tahajud tu, kita tak boleh nak bayang. Ana pengalaman ana membesar di rumah dia. Semenjak kecil lagi. Ana hidup di bawah naungan jagaan dia lah. Senang cerita. Pada usia 11 tahun tu, ana memang membesar di atas rumah dia. Dengar ni malam-malam balik pukul 2 pagi, pukul 4 pagi dah bangun dah tahajud. Pukul 4 pagi tu dengan pemanas air tu, dengan air panas dalam bekas termos tu, bawa warna merah. Termos warna merah tu bawa masuk bilik air. Bangun pagi esok kita bangun tu, nak ambil wuduk tu, tengok ada termos yang merah tersebut. Kerana tiap-tiap pagi dia sejuk, dia tak tahan sejuk. Biasanya dia akan masukkan air panas, kemudian dia siapkan dengan air panas untuk nak ambil wuduk dan nak mandi ni sendiri. Pukul 4 pagi bangun. Uzur, dalam uzur bau ni 10 tahun dah uzur dia ni. Sakit dia pendamkan sakit dia. Anda tanya mak saudara anda, pernah ke dia tinggal tahajud? Tak pernah walaupun sekali. Tak pernah walaupun sekali tinggal tahajud. Tiap-tiap malam bangun tahajud. Bangun tahajud. Tu yang apabila diviralkan bau ni, apabila anda cerita tentang apabila dia kena sakit yang teruk dan lepas beranak syamah malam tu, dan dia ni memang patutnya 3 minggu yang sudah dia meninggal dunia, patutnya demikian. Tapi oleh kerana Allah nak panjangkan usia dia, nak jadikan ilmu dalam hidup kita, nak tunjuk bagaimana hebatnya kuasa doa. Kuasa doa ni sendiri, sampai peringkat waktu mana doktor bagi tahu dah virus ini menyerang sampai di paru-paru dia, kemudian sampai di otak dia. Otak tu jadi bengkak. Jadi bengkak dah. Doktor kata memang tak boleh dah. Memang tak boleh pulih dah. Doktor sebut kita akan masukkan ubat yang paling kuat, dan ubat ni dia tak sedar sampai bila-bila dah lepas pada ni. Sampai matilah pada malam 3 minggu yang sudah ni. Nak sebutnya, lepas pada tu malam tersebut, anda tengoklah doktor masukkan, doktor kejut tak bangun dah dia. Pukul 12 lebih tu memang tak jaga dah. Keluarga pun dah bersedia dah, bincang dah, mesyuarat malam tu nak ke bumi kat mana, kemudian nak serah pada kerajaan negeri ke macam mana.
Polis dah bagi tahu dah jalan mana yang nak ditutup, nak buka dan sebagainya. Dah siap semua dah. Pukul 4 pagi, terima satu mesej bagi tahu Tok Guru celik mata untuk nak sembahyang tahajud malam. Allah ya raham ni. Celik mata nak solat tahajud malam. Celik mata tu anak guna istilah bangun. Bangun tu maknanya celik mata. Bagi tahu dia tolong ambil wudukkan untuk dia dalam keadaan terbaring tu dia nak solat tahajud. Siap je tahajud, kemudian tidur balik. Tak sedar balik. Subuh terjaga balik. Jaga tu untuk apa dia? Terjaga untuk nak solat. Nak solat subuh. Siap solat subuh, minta air. Bagi minum air TO. Kemudian dia pejam mata balik, tak sedar balik. Tak sedar balik. Dalam keadaan tak sedar balik, Zuhur, celik mata balik. Celik mata lagi. Celik mata tanya, waktu Zuhur dah ke? Dah, Zuhur dah. Dia tolong ambil wuduk. Untuk dia nak ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, dia semayang. Kemudian, semayang dia tu tak sedar balik. Siap saja semayang. Dan lepas pada itu, katanya dia nasihatkan. Keluarga masuk, dia kata, masuk ni, jangan sebut apa-apalah. Baca doa, baca Quran je untuk dia. Anak-anak dia ni baca Quran tepi dia. Dalam tak sedar tu, dia tegur. Ada salah, dia sebut demikian. Baca Quran tu salah, dia sebut. Nak sebutnya gambaran demikian. Allah jadikan kelebihan yang Allah jadikan pada diri dia. Maghrib itu, lepas asar maghrib itu anak masuk. Anak bagi adik anak bagi salam. Kemudian lepas tu anak dengan Ustaz ni Abdul bagi salam pada dia, celik mata. Dia tanya siapa, dia tanya. Anak pun jawab anak. Kemudian anak sebut kenal. Dia pun tanya terus makna. Dia kata, dia panggil makna ni Jah, ni Khadijah. Dia panggil Jah, sihat ke, dia tanya. Lepas tu dia tanya, dia sampaikan salam. Suruh baca doa untuk dia. Kemudian dia kata baca doa untuk dia. Kemudian dia pejam mata. Begitulah perjalanan dia. Sampailah 2-3 hari sebelum daripada dia menghadap depan Allah, dia sebut. Dia kata apa dia? Dia kata dia rasa nak balik ke rumah. Dia sebut demikian, tolong pulangkan dia ke rumah. 2 hari sebelum meninggal dunia. Doktor cek tak selesai lagi. Lepas tu pada petang Jumaat tu, petang Khamis tersebut, baru doktor nampak nadi dia semakin turun. Doktor kata boleh dah bawa balik ke rumah. Dan dia pun dipersiapkan, bisik dekat telinga dia akan bawa balik semua ni. Siapkan. Pukul 5 petang tu siap, pukul 8.30 malam tolak sampai ke rumah. Bila sampai saja ke rumah pukul 9 malam, dia duduk lebih kurang 40 minit dengan cucu-cucu baca doa semua. Kemudian dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya gambaran hidup dengan tahajud. Anda tak pernah tengok orang yang sehebat setakat ni lah dengan mata kepala sendiri. Tengok orang yang jaga solat ni tak pernah tinggal. Sehingga kan hidup dia dengan solat kemudian baca Quran. Solat baca Quran. Kekuatan yang Allah kurniakan. Ni dipanggil apa dia benda ni? Hidayah. Hidayah ni dipanggil satu kekuatan yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Bimbingan. Kita ni nak bangun solat payah. Dia ni jaga solat dahlah solat, dia jaga solat berjemaah, dia jaga. Subuh dia balik lewat macam mana pun, subuh bangun. Dia penat macam mana pun bangun untuk pergi sembahyang subuh berjemaah dekat masjid. Kemudian lepas pada subuh berjemaah je, lepas subuh berjemaah tazkirah lagi, bagi peringatan tiap-tiap pagi amalan yang dilakukan. Amalan. Apabila anda pernah tanya kenapa jaga sangat sembahyang subuh? Anda ingat lagi dia pesan sembahyang subuh berjemaah ni di antara sifat yang Rasulullah pesan dalam hidup kita, jangan tinggal solat subuh berjemaah. Jangan tinggal solat subuh berjemaah. Rasulullah sebut kerana dia di antara sifat yang kita boleh kenal kita ni munafik ke kita mukmin. Kalau kita mukmin, kita akan jaga solat subuh berjemaah. Kalau kita munafik, kita senang tinggal solat subuh berjemaah. Siapa yang kena ingatkan kita solat subuh berjemaah ni? Ni peranan orang perempuan. Orang perempuan, peranan dia tolong ingatkan suami masing-masing. Ingatkan suami masing-masing. Bang, pergi sembahyang subuh berjemaah bang. Sembahyang subuh berjemaah Rasulullah sebut ada 2 waktu yang orang munafik tak boleh nak pergi sembahyang berjemaah. Satu isyak, satu lagi subuh berjemaah. Ingatkan seorang ibu, ingatkan anak-anak lelaki. Pergi sembahyang subuh, pergi berjemaah. Jaga solat subuh berjemaah. Kemudian manakala kita dengan menantu kita balik ke rumah kita, kejut dia, bangun solat subuh berjemaah.
Jaga solat subuh berjemaah. Kerana apa dia? Kerana nak suruh kita lepas daripada sifat munafik.